Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita pada malam ini di dalam majlis ilmu dan di alam maya sana. Yang paling penting dalam majlis yang begini bagi penuntut-penuntut ilmu yang di depan mata, alhamdulillah istiqamah ya dengan kitab dan Quran, dan bagi penuntut-penuntut nun di alam maya sana pun begitu juga kita harapkan dengan kitab-kitab, buku-buku not dan Quran. Selain daripada itu kita tahu mungkin ada kacang-kacang ya apa semua tu okeylah sampingan. Tetapi sebagai penuntut ilmu, jagalah ada adab menuntut ilmu. Walaupun kita di alam maya sana, bayangkan bahawa para ulama-ulama salaf dahulu bila dia datang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh ya, dengan ada adab dia. Jadi walaupun kita di alam maya, jaga ada adab kita sebagai penuntut ilmu supaya ilmu yang kita dapat Allah berkatkan ilmu itu dan memberi manfaat kepada kita dan kekuatan dalam beramal dan istiqamah. Seterusnya Allah memberikan ganjaran pahala yang besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Setelah panjang bercuti dalam menuntut ilmu di majlis yang begini ya, lain bila kita berada di alam maya dengan alam nyata, lain bila kita berdepan dengan kita tak nampak muka. Maka bila kita berdepan, roh semangat tu ada ya, kekuatan untuk menyampaikan tu ada. Maka bagi penuntut-penuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Mereka yang datang di dalam majlis ini, maka berjaga-jaga keadaan kita dalam situasi yang terpaksa kita hadapi, SOP yang ditetapkan, akur dan patuh. Ya, jangan kita menentang pula. Akur dan patuh kenapa? Selagi tidak melanggar syarak, as-sam' wa ta'ah dalam bab-bab yang begini. Ya, itu yang kita harapkan supaya syiar ataupun dakwah kita berterusan dan tidak ada ruang-ruang orang nak mempergunakan ataupun orang nak menghentam kita satu, dan tidak ada maksudnya ruang-ruang penyakit untuk disebarkan. Jadi oleh kerana itu kena jagalah ada adab kita. Ya. Baik. Jadi di sini kita sambung balik pelajaran kita hafazan pula dah lama. Tafsir Al-Quran. Ya, dalam alamannya kita bicarakan 100 yang dilaknati oleh Allah dan Rasul. Maka hari ini bila kita berada di pentas ini, maka pelajaran yang lepas adalah tafsir Al-Quran, dan kita masih lagi di dalam surah An-Nazi'at. InsyaAllah kita buka surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at kita telah membacanya dan menerangkan beberapa ayat permulaan yang berkaitan dengan malaikat-malaikat yang Allah utuskan. Dan kita tidak tahu berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah utuskan kepada kita ataupun Allah jadikan, hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak tahu bilangan dia. Yang kita tahu hanya nama-nama yang tertentu sahaja. Sedangkan yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70,000 yang keluar dan tak datang balik, itu pun kita tak tahu. Tetapi itu semua tentera-tentera Allah yang Allah telah jadikan mereka, dan konsep ataupun sifat mereka itu adalah mentaati arahan Allah. Malaikat-malaikat yang Allah jadikan semua itu ya, tugasnya mentaati arahan Allah. Oleh kerana itu dalam kisah ya, Harut wal Marut itu ada satu perkara yang agak mengelirukan. Kenapa? Salah faham manusia ataupun salah tafsir dalam bab itu yang menyebabkan dikatakan malaikat pula yang melakukan maksiat. Tak. Para malaikat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Tahrim, mereka mengikut arahan Allah. Mereka mentaati arahan Allah.
Dan mereka disebut, Allah sebutkan di dalam surah Fatir yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza-beza. Yang mempunyai sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 ataupun 4. Dan dia menambahkan pada siapa yang dikehendakinya. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang dikatakan mempunyai 600 sayap. Jadi itu di antara perkara-perkara yang agak kita sukar untuk memahaminya. Yang boleh kita lakukan, beriman. Hanya beriman. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis yang sahih, kita beriman. Dan malaikat ini bila berada di alam ghaib, penjelmaan dia hanya Allah yang mengetahui, kita tidak ketahui. Rasulullah melihat Jibril sebanyak 2 kali dalam peristiwa dia berada permulaan risalah Islam dia. Dan yang kedua, sewaktu dia berada dalam peristiwa Mi'raj yang disebutkan dalam bab Sidratul Muntaha, yang berada di Sidratul Muntaha. Ala kulli hal, bila kita nak membicarakan malaikat, ianya adalah amrun tauqifi yang mesti ada dalil. Kerana dia termasuk persoalan ghaib. Terutamanya apabila kita berada di alam nazak, malaikat-malaikat yang datang itu kita tak tahu bagaimana, tetapi Rasulullah dah menceritakannya. Dan bila kita dimasukkan dalam kubur, bagaimana pula malaikat-malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk berada di dalam kubur untuk disoal siasatnya kita. Soalan yang 3 itu. Dan bila dia datang, wallahu a'lam, tetapi dalam satu peristiwa Rasulullah mengatakan, ya, sewaktu sahabatnya baru je dikebumikan, lalu dikatakan, istaghfiru li akhikum. Mohon keampunan Allah kepada kawan kamu, saudara kamu ini. Wada'uhu sabat. Dan doakan untuk dia ketetapan. Kenapa? Al-an, kerana sekarang ni dia sedang disoal. Tuan-tuan dan perempuan, ini dah hakikat yang mana kita beriman dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan samakan persoalan-persoalan ghaib ataupun persoalan-persoalan yang dikategorikan persoalan ghaib itu seperti mana persoalan kita di muka bumi. Bila kita samakan itu, yang kita menjadikan misalnya talqin, acara-acara talqin, sedangkan Rasulullah telah mengisyaratkan dalam hadis, Rasulullah ada di atas kubur tu, baru je tanam, malaikat dah datang. Yang orang kata 7 langkah, sampai tak nak melangkah, banner pondok kat situ, letak budak baca Quran. 40 hari. Tuan-tuan dan perempuan, itulah kesilapan kita bila mentakwilkan alam-alam ghaib itu dengan pemikiran kita. Okay? Jadi malaikat yang Allah jadikan, hanya Allah yang mengetahui kedudukan. Lalu Allah menceritakan sedikit yang agak menarik berkaitan dengan malaikat ini yang disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir. Ya, cuba tengok surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74. Surah yang ke-74, juzuk ke-29, muka surat 572, ini adalah satu ujian yang Allah bagi. Tuan-tuan dan perempuan, malaikat ni, kalau Allah tak cerita apa-apa, Rasulullah tak cerita apa-apa, beriman sajalah. Jangan kita pusing. Bila Rasulullah mengatakan malaikat, waktu kita bertahajud di tengah malam, malaikat meletakkan mulut dia ke mulut kita, beriman sajalah. Ia persoalan ghaib. Allah buat apa yang dikehendakinya melalui hadis-hadis yang sahih, maka itu mengisyaratkan kita tidak diarahkan untuk mempertikaikan. Bagaimana, kenapa? Karena bila kita mempertikaikan persoalan ghaib, ya, kenapa dan mengapa, itu adalah masalah-masalah yang besar dalam jiwa kita ataupun hati kita. Sama ada hati kita, iman kita ni berpenyakit, hati kita ni berpenyakit, ataupun iman kita bermasalah. Bila kita mempersoalkan persoalan-persoalan ghaib yang tidak ada dalil, yang kita diarahkan beriman tanpa berbicarakan, mengikut hawa nafsu kita. Okey, dalam surah yang kita akan bicarakan ini, dalam surah Al-Mudaththir ni, kita akan menyaksikan Allah uji, ya,
manusia ini dengan bilangan malaikat saja. Ya, bilangan malaikat. Rupanya hanya dengan bilangan itu sebahagian menjadi kafir, sebahagian menjadi hati mereka bermasalah. Oleh kerana itu orang yang beriman berdiri atas kaedah dia, ya, beriman apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Habis cerita, selesai masalah. Okey, kita tengok ayat dalam surah Al-Mudaththir. Ayat yang kita mulakan ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Yakni Allah katakan, aku akan masukkan orang yang mendustakan Rasulullah itu ke dalam neraka saqar. Apa dia? Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka saqar itu adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. 19 malaikat penjaga. Nombor yang Allah letakkan situ, konsep kita beriman. Tetapi orang yang akan mempertikaikan, hati mereka bermasalah, orang-orang kafir, dia mempertikaikan, kenapa Allah tak genapkan 20, 19, tak buatlah apa ni, ya, bilangan full, bilangan bulat terus 20, kenapa nak 19? Itu jiwa-jiwa yang bermasalah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila Allah menetapkan sesuatu, Rasulullah menetapkan sesuatu, Rasulullah tak berbicara, konsep orang yang beriman berdiri dengan dalil tersebut. Tetapi orang-orang yang bermasalah pada hatinya, fi qulubihim zaighun, ataupun fi qulubihim maradun, pada hati-hati yang bermasalah ini, mereka akan cuba nak mempertikai, cuba nak mentakwil. Itu pasal apabila Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, apa kaedah kita? Beriman, ya. Allah mengatakan dia bersemayam di atas arasy, bersemayam yang layak baginya. Datang orang yang bermasalah hati, itu dah di kategori bertempat. Siapa suruh kamu yang mentakwilkan begitu? Rasulullah tidak berbicara. Okey, kalau Allah bersemayam di atas arasy, arasy makhluk, sebelum ada arasy Allah di mana? Siapa suruh kamu bicara hak Allah? Rasulullah tidak mengarahkan kamu berbicara sampai begitu. Serahkan itu urusan Allah. Dia jadi pening begitu. Ya, pening lalat kata orang. Lepas tu mula nak mencari dan menghukum. Dan akhirnya mereka hidup dalam was-was, tak mengenal pencipta mereka seperti mana yang Allah arahkan. Baik, kita tengok ayat Allah ceritakan. Alaiha 19. Di atas neraka ini ada 19 malaikat. Okey, apa dia Allah katakan? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberikan Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang yang diberikan Alkitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang yang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan saqar itu tidak lain hanya peringatan manusia. Okey, nampak? Ayat ini jelas Allah mengatakan hanya dengan bilangan malaikat itu sahaja dah menjadikan manusia ini terbahagi beberapa golongan. Yang penting golongan sesat satu, golongan yang beriman satu. Allah jadikan hanya dengan bilangan 19 malaikat itu, orang bertambah iman, orang kufur. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ujian. Begitu ujian yang datang. Oleh kerana itu lazimkan kita meyakinkan apa juga hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah tanpa membicaranya. Ya, penting tu, lazimkan. Kerana ianya menjadikan usul iman kita. Sampai je ayat Allah, beriman pertama sekali. Sampai je hadis sahih, beriman pertama sekali. Apa yang terkandung, baru kita belajar. Apa yang kita tak nampak, ada hikmah yang terkandung, serahkan urusan itu, ya, mengikut penafsiran 3 kurun yang terbaik, ataupun serahkan kepada Allah. Hikmah dia begitu. Kalau kita datang mula nak mentakwil, mentafsir ikut akal kita, ini yang jadi pada ayat-ayat mutasyabihat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang mana hati-hati yang bermasalah tu dia cenderung pada ayat-ayat yang begitu. Punya terang ayat-ayat muhkamah, ayat yang jelas, hukum hakam, dia tak sibuk ayat-ayat yang begitu. Yang dia sibuk ayat-ayat yang tak clear. Kalau tak clear mau belajar, tak apa, ini tak clear. Tak mau belajar, lepas tu takwil sendiri, lepas tu na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita kena memahami konsep beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Rukun iman tu kena faham apa maksud iman. Kalau tak, kita tidak akan dapat menggerakkan jiwa kita, diri kita. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Memerlukan latihan yang kuat. Memaksa diri mentaati arahan Allah. Memerlukan kekuatan bagi kita melatihkan diri kita meyakini. Boleh? Ya ke boleh? Kadang-kadang duduk senyap-senyap seorang-seorang, ada yang tak boleh. Benda jahat kita buat. Benda yang tak baik. Na'udzubillah. Kekurangan keyakinan kita kepada Allah. Nak mempelajari bagaimana keyakinan kita kepada Allah, itu yang saya katakan, bila kita sebut tisu, sebut cawan, sebut air, kita sebut Allah, sama tak? Sama, tak rasa apa-apa. Itulah masalah iman kita. Bila sebut syurga, sebut neraka, tak rasa apa-apa. Itulah masalah iman kita. Iman kita tidak memberi fungsi yang betul kepada kita sehingga tidak ada perasaan. Sama je kita rasa. Sedangkan Taus apabila mengatakan, aku terjaga tengah malam, aku teringat neraka, dah tak boleh tidur. Keyakinan dia kepada beriman kepada neraka itu menyebabkan dia tak boleh tidur untuk beristighfar, munajat kepada Tuhannya pada 1/3 akhir malam. Nampak tak bagaimana iman menggerakkannya? Apabila para sahabat disebutkan ittaqillah, takut kepada Allah, berubah jiwa-jiwa mereka takut.
Abu Bakar yang terkenal bila masuk aja nak berdiri melakukan solat, risau, pucat. Ya. Kita laungan azan pun kita tidak kisah. Kita muhasabah diri sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan kena bicara iman. Kerana apa? Amat penting iman ini, tindakan kita apa dia. Okey, saya bagi contoh. Sekarang ni, muncul coronavirus COVID-19. Apa berlaku? Kita tak pernah tengok pun kan. Ada nampak? Maaf kata, memang kita tak tahu. Kita hanya dengar daripada orang yang dipercayai. Pihak yang dipercayai. Apa tindakan kita? Nampak? Macam Abu Mu'ad pakai topeng sampai dalam kelas. Pelitup muka. Ya. Itu dia konsep. Yakin kita benda tu ada. Diarahkan penjarakan. Diarahkan. Tuan-tuan dan perempuan nak tahu iman, itulah dia. Keyakinan kita. Jadi keimanan kepada Allah, apa tindakan kita? Dia ambil kira. Pergerakan kita, dia ambil kira. Beriman kepada Rasul, dia ambil kira. Ya, bagaimana kita mempertahankan Rasulullah? Paling kurang kita nakkan hadis-hadis sahih, ya, disebarkan. Paling kurang kita beramal dengan hadis-hadis sahih yang mana kita dapat. Itu dia. Jadi baik. Jadi dalam bab ini Allah ujikan kita, pada ayat ini mengisyaratkan malaikat itu juga termasuk dalam ujian-ujian. Dan kita tahu kisah malaikat yang muncul, penjelmaan malaikat Jibril dengan wajah Dihya Al-Kalbi. Dan malaikat muncul pada zaman Bani Israel yang kisahnya 3 orang yang berpenyakit sopak, botak dan juga buta. Ya, semua itu merupakan ujian-ujian Allah, dan Allah mengatakan pada ayat akhir dalam surah tadi, apa dia? Dikatakan tidak ada siapa yang mengetahui tentera Allah melainkan dia. Ya, tak ada siapa yang mengetahui. Oleh kerana itu beriman. Namun begitu, malaikat adalah makhluk Allah. Jangan sampai kita pula bila dia dengar malaikat, kita merasakan keagungan. Memang malaikat itu keagungan, tanda kebesaran Allah. Tetapi adalah salah seorang hamba itu, ya, mengagungkan malaikat dengan mengharapkan pertolongan malaikat. Salah. Bilalah malaikat nak tolong aku. Tuan-tuan dan perempuan, tahu tak? Bila kita kata begitu, seolah-olah kita hilang keyakinan kita pertolongan Allah. Malaikat Allah tidak memerlukan dia. Seperti mana Allah tak memerlukan makhluk-makhluk satu pun. Allah jadikan mereka itu sebagai tanda kebesarannya. Allah jadikan kita sebagai ujian untuk berhadapan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi jangan ada dalam jiwa kita nak meminta pertolongan kepada malaikat. Ya? Maksudnya kita jadi munajat. Tak ada. Kalau kita minta pertolongan malaikat, wahai malaikat tolonglah aku, sama juga kita minta dengan perkara-perkara yang tidak layak untuk diminta. Sampai ada yang mengatakan simpang, yakni dijauhkan oleh malaikat 44. Apa malaikat 44 tu? Datang di mana? Buat research sedikit, tengok apa hal tu. Malaikat 44. Ada seorang tu dia beramal, dia kata, saya tak ingat apa amalannya. Saya kata, buatlah amalan tu, tak apa. Tapi nanti malaikat tak tengok. Saya kata, Puan nak Allah tengok ke malaikat tak tengok? Dia tengok tak? Kefahaman dia jadi macam itu. Dia beramal dengan mengharapkan malaikat memerhatikan dia, dan kalau dia buat kerja, mudah-mudahan malaikat tolong selamatkan dia kalau apa berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, inilah kesilapan kita dalam memahami konsep malaikat. Kita beriman malaikat itu wujud, dan mereka itu sendiri mengikut arahan Allah, dan semua apa yang berlaku itu hanya dengan izin Allah. Dan bila kita mintalah kepada Allah, dan bukan minta walaupun malaikat muqarrabun, malaikat yang rapat dengan Allah, bukan. Kerana itu semua ada unsur-unsur syirik, hanya minta kepada Allah sahaja. Okey, jadi itu dia kefahaman kita berkaitan dengan malaikat, dan mereka adalah tentera Allah, dan mereka melakukan apa yang diarahkan oleh Allah, dan mereka tidak akan ingkar, dan malaikat ini dijadikan dari cahaya, dan mereka adalah makhluk yang terpilih. Okey, baik, kita sambung balik dalam surah Al-Mudaththir. Itu kita dah selesaikan dalam bab berkaitan dengan malaikat.
Kita tambahkan ayat yang berikutnya berkaitan dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, surah An-Nazi'at. Kita patah balik tengok surah An-Nazi'at. Ayat yang ke 15. Surah An-Nazi'at surah yang ke-79. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci iaitu lembah Tua? Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpinkan ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan menderhakainya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Okey. Hal ataka hadithu Musa. Allah memberikan satu ungkapan, perkataan sebagai satu cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sudah sampaikah kepada kamu kisah Nabi Musa, yakni perjalanan kehidupan Nabi Musa, ya. Perjalanan kehidupan Nabi Musa agak menarik. Asalnya kita pernah menceritakan sedikit dalam kisah tersebut. Kerana apa? Kerana kejadian ini berlaku di bumi yang Allah jadikan banyak para nabi kepada kaum itu, yakni Bani Israel. Dan Allah ujikan Bani Israel disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang membunuh para nabi, yang mempertikaian, yang selalu buat kecoh dengan para nabi ini. Jadi Allah ujikan dia pada satu waktu itu, mereka ini diseksa oleh Fir'aun dan pengikutnya. Jadi itu dia ujian yang ditimpa oleh Allah kepada Bani Israel. Kenapa mereka ni memang menyakiti hati Nabi, menyakiti. Dan bila kena ujian yang begitu, ya, satu peringatan. Okey. Apabila Fir'aun, kita dah tahu kisah Fir'aun, banyak perkara-perkara yang menarik dalam bab Fir'aun ini. Tetapi Fir'aun adalah satu gelaran kepada Raja Mesir. Dan golongan Fir'aun ini dikatakan golongan elit, golongan kaya, bangsawan, yang sampai mereka mengaku dirinya Tuhan. Anak kepada dewa-dewa yang mereka mengatakan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Tetapi yang menariknya, kalau kita baca buku sirah berkaitan dengan kisah Fir'aun ni, yang dikatakan beribu tahun dia menguasai bumi Mesir dengan kehebatan, sehingga mengaku dirinya Tuhan, seperti Fir'aun yang kita baca ni.
Ya, Firaun di zaman Nabi Musa. Okey. Raja di zaman Nabi Musa. Okey, Firaun kalimah yang hanya untuk zaman itu digunakan. Ya. Jangan kita balik, raja di negeri Mesir pada zaman itu, tak apa guna raja di negeri Malaysia. Tak boleh. Ya, tak jadi. Pasal bila disebutkan kalimah Firaun itu, kejahatan ditujukan. Okey. Apabila kita menyaksikan kehidupan Firaun dengan kehebatan yang dimilikinya, sampai mengaku dirinya Tuhan, kalau ayat ni ana rabbukumul a'la yang dikatakan oleh Firaun di zaman Nabi Musa, yang menghairankan dia sendiri tidak boleh mencipta anaknya sendiri. Ya, kerana Allah ujikan Firaun ini, keturunan Firaun ni susah dapat anak. Ya, susah dapat anak. Yang kita pula beranak-anak, kan? Alhamdulillah. Ya. Dia tak ada, susah nak dapat anak. Oleh kerana itu Firaun di zaman Nabi Musa ini, Ramses apa? Ramses 1 ke 2? 2. Ramses 2 ni, ya, Allah ujikan tak ada anak. Rupanya ada hikmah yang terkandung. Maka kisah ini bermulanya macam mana Nabi Musa boleh berada dengan Firaun? Itu ramai yang tertanya-tanya. Dan Allah telah menceritakan kisah ini di dalam surah Al-Qasas. Ya, terperinci Allah ceritakan. Dan merupakan cerita yang agak menarik. Kerana apa? Kisah ini kehebatan, ya, Allah berikan keistimewaan. Itu nama hikmah yang sukar kita fahami. Ya, kita kadang-kadang merungut. Ya, kenapa COVID? Kita merungut. Kenapa begini? Kita merungut. Uji sikit, kita merungut. Kaya sikit, belagak pula. Kan? Tuan-tuan dan perempuan, cuba serahkan urusan kepada Allah. Cuba serahkan. Kita usaha, kita buat hak yang mana mampu. Kita ikut arahan yang mana dibenarkan syarak. Lepas tu serahkan urusan kepada Allah. Berdoa. Kerana kejadian ini agak menarik. Kisah Yusuf misalan. Ya, kalau tidaklah disebabkan Yusuf dibuang dalam telaga, dia tak sampai ke dalam rumah menteri. Kalau tidak sebab dia diletakkan dalam penjara, dia tak akan jadi menteri keuangan. Menteri keuangan. Ya, menteri keuangan. Ya. Hikmah, itu nama hikmah. Kita merungut. Tak ada anak. Alhamdulillah. Ujian tu. Hak mana kita dah buat mampu, tak boleh juga. Dah kita ikut peraturan, tak boleh juga. Ya, jangan pergi jumpa bomoh. Serah kepada Allah. Buat cara yang dibenarkan syarak. Tiba-tiba Allah ceritakan kisah apa? Musa dengan Khidir. Bila budak tu yang dibunuh tu, dikatakan wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana. Sesungguhnya budak ini, ya, mak bapak mereka itu orang yang mukmin. Dan kami takut budak ini akan mengkufurkan, menyebabkan mak bapak dia ikut budak ni jadi kafir. Dibunuh. Tuan-tuan dan perempuan, ya, itu hikmah. Kadang-kadang kita tak ada anak, ada hikmah yang terkandung. Kita tak tahu kedudukan, mungkin kemunculan itu akan mendatangkan mudarat kepada kita. Lalu Allah pelihara kita, dan yang menyebabkan kita masuk syurga disebabkan kesabaran. Ya, itu di antara hikmahnya, wallahu alam. Okey. Dalam kisah Musa pula, kita akan menyaksikan keajaiban-keajaiban. Bermula daripada ketakutan. Anak yang bila-bila masa sahaja dapat oleh Raja Firaun, bunuh. Anak lelaki pada waktu itu diisytiharkan bunuh, dapat aja bunuh. Tetapi ketakwaan itu amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, saya nasihatkan, ketakwaan itu amat penting. Dalam kisah Khidir dengan Musa menunjukkan Allah pelihara mak bapak tu. Ya, Allah pelihara mak bapak tu daripada anak yang tak baik. Allah akan pelihara kita kalau kita orang yang bertakwa. Kita risau anak aku ni apalah, aku nak bagi makan nanti, rezeki mereka macam mana kan. Aku ada simpan kan. Allah akan bagi, Allah akan bantu zuriat kita kalau kita orang yang soleh. Betul, kita kumpulkan juga harta. Yang Rasulullah kata, kamu tinggalkan anak dan isteri kamu dalam keadaan berharta lebih baik
daripada kamu meninggalkan dalam mereka meminta-minta. Oh ya, ayah kaya, anak bini miskin. Okey, betul. Tetapi setelah kita usaha, serahkan urusan kepada Allah. Kenapa? Kisah Khidir dengan Musa tu, ya, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nampak tak? Cantik ayat tu. Adapun dinding yang hampir jatuh itu, ya, sesungguhnya milik 2 orang anak yatim. Dan di bawah dinding itu, dalam tanah tu ada harta mereka yang ditinggalkan oleh bapaknya, dan bapaknya adalah orang yang soleh. Nampak tak? Allah pelihara. Tetapi siapa yang yakin? Siapa nak yakin benda ni? Ya, tak apalah kita dengan wasiat yang perlu ada tu memang, ya, dituntut oleh syarak. Tetapi kita kena jadi orang yang soleh. Itu pasal dalam cerita, kalau tuan-tuan dan perempuan pernah dengar tak kisah sapi betina ni, ya, surah Al-Baqarah. Nak ceritakan betapa penting, ya, kita kena juga berusaha menjadi orang yang soleh, ya, kena juga. Sapi betina yang sampai hampir-hampir tak diketemukan. Asalnya sembelih je lah mana-mana sapi, selesai masalah. Tapi dah Bani Israel yang jenis suka, bukan nak bertanya untuk mendapat petunjuk, bertanya untuk cari masalah. Dia ada jenis. Itu pasal kadang-kadang kita kena faham, ustaz-ustaz bukan semua soalan boleh dijawab. Kadang-kadang soalan tu nak ngena ustaz juga kan, atau ngena gitu, ngena gini, jangan jawab. Dia penyakit tu. Okey. Akhirnya ditanya-tanya, kita tengok dalam surah Baqarah tu, ya, tanya pertama macam mana bentuk sapi, bila dibagi tahukan sapi tu tak muda tak tua, itu dah timbul masalah. Kalau ikut mana-mana boleh. Lepas tu tanya pula warna apa. Bila ditanya warna, dah kuning khusus, kuning keemasan yang sukar. Mula lantaklah warna apa sekalipun, belang ke apa ke, selesai. Lepas tu dia tanya sapi lembu betina yang macam mana sebenarnya, ya, tak jelas lagi kan. Lalu dikatakan lembu. Kenapa zaman itu bila sebut lembu, memang kerja dia membajak sawah, mengambil air. Bila masuk aja lembu termaja, dah disuruh buat kerja. Jadi tiba-tiba lembu yang bersifat itu tak ada pada zaman masyarakat di situ. Kerana semua dah bekerja, warna pun dah sukar nak dapat. Akhirnya, tak mana lembu tu? Kalau mengikut cerita, ya, walaupun Israeliat selagi tidak bercanggah. Okey, kita bolehlah sebagai cerita yang dikaitkan kisah itu, dia menjadi cerita orang putih pula. Orang putih dia study, dia ambil cerita tu, tetapi cerita tu dipusingkan. Cerita apa? Bukan Jack and the Jill. Jack and the Beanstalk. Apa? Okay? Jack dengan kacang, pokok kacang tu kan. Takkan dia jual lembu kan? Orang tu bagi kacang 7 biji ke apa? Ya, biji-biji kacang, akhirnya kacang tu naik sampai ke atas. Ya. Abu Muaz ingat? Kan awak entah minat dulu kecil-kecil tu. Tak tengok warak entah. Dia naik sampai ke atas, jumpa istana gegasi kan? Jumpa itu ini emas apa semua. Tahu tak, kisah tu berkaitan dengan lembu inilah. Kisahnya dikaitkan. Lalu dikatakan cari. Lalu mereka tak dapat. Melainkan dikatakan, orang kata ada seorang anak muda. Yang mana ibunya ada membela seekor lembu. Bapaknya dulu, orang soleh, telah mati. Lalu lembu itu dilepaskan di dalam hutan. Tu dia. Ya. Maka pergilah. Lalu mereka pergi. Pasal dah tak ada dah. Hanya tinggal itulah lembu yang disifatkan oleh Nabi Musa. Jadi sekarang, kalau benda tu satu je, ya, permintaan tinggi. Berapa harga dia? Ya, tak mainlah murah-murah. Ya. Macam Abu Muaz, permintaan tinggi. Kan? Jual mahal lah dia. Begitu kedudukannya. Akhirnya dikatakan lembu itu dijual dengan setengah pendapat mengatakan
Disembelih lembu tu, dibukakan kulitnya, dia letakkan dinar pada pada kulit dia. Astagfirullahaladzim. Tapi disebut dalam Quran kan? Okay, ya. Nampak tak? Berapa harganya? Itulah harga emas yang dikatakan kononnya giant tu ada harta apa semua. Itulah emas. Dikatakan bahawa bapaknya adalah orang yang soleh. Wallahualam, cerita yang begitu. Ya. Wallahualam, dikaitkan begitu. Ya, dikaitkan begitu. Kita kecil dengar kan? Ala kulli hal, ya, nak menceritakan sifat-sifat itu, ya, orang yang soleh kena ada pada diri kita. Sedaya upaya kita kena buatlah, ya, sedaya upaya. Baik. Jadi kita masuk dalam kisah Musa. Kisah Musa agak menarik kerana apa? Bermula dari ketakutan. Bayangkan dia takut, mak dia takut, akhirnya berada dalam istana. Satu benda yang unik, kan? Daripada takut dilepaskan di dalam tabut melalui air sungai Nil itu, ya, adik dia pula, kakak dia pula tengok dari jauh, ya, sehingga masuk ke dalam istana. Bukan sebarangan, ya. Firaun ni dia punya planning, pembinaan kawasan dia bukan sebarangan, sehingga sungai Nil itu melalui bawah istana. Setengah pendapat ulama tafsir yang dia bermegah-megah, ya, sesungguhnya sungai ini mengalir di bawahku. Subhanallah, ya, dia megah sekali. Yalah, sungai Nil, siapa yang tak kenal sungai Nil, ya? Baik, jadi dalam kisah itu, bayangkan bermula emaknya takut, akhirnya Nabi Musa berada dalam istana, bahkan dijaga, dikawal. Mak dia pula pun dijaga dan dikawal. Ini dia kelebihan yang Allah jadikan. Dan suatu dalam kisah yang berikutnya, ya, dia tumbuk tentera salah seorang pengikut Firaun dengan sekali tumbukan. Dalam surah yang sama juga, suratul Qasas. Dan datang menteri itu mengatakan, keluar ya Musa, sesungguhnya Firaun telah bermesyuarat mengisytiharkan kamu kena bunuh. Kamu keluar. Siapa yang boleh bagi tahu tu melainkan seorang menteri? Kerana meeting, ya, meeting menteri-menteri untuk isytiharkan Musa dibunuh. Ya, menteri itu yang dikatakan lelaki yang beriman dari kalangan ahli Firaun. Itu menteri itu beriman. Maka dia keluar. Apa Allah kata dalam surah Qasas? Dia keluar dalam ketakutan. Dia keluar dalam ketakutan. Tak pasti lagi hidup ataupun mati. Tiba-tiba sampai di Madian. Apa berlaku? Ya. Abu Muaz sampai di Madian. Wah, tunduk dia. Okey, sampai di Madian. Dia bertemu dengan dua orang gadis yang sedang menghalau kambing daripada meminum minuman peternak-peternak tu, ya. Habis aja mereka bagi minum, tutup telaga tu, lalu barulah dia arahkan kambing tu minum sisa-sisa air minum binatang-binatang tadi. Lalu ditanya, kenapa kamu buat begitu? Ya. Dia mengatakan, sungguhnya bapa kami orang tua. Ya, bapa kami adalah orang tua dan kami yang menjaga kambing kami tak boleh pergi waktu mereka sedang bagi minum. Lalu Musa apa buat? Batu itu yang dikatakan 5 orang, ada yang riwayat mengatakan 10 orang sahaja yang boleh angkat. Maksudnya 2 orang perempuan tu memang tak boleh angkat telaga tu punya penutup batu. Musa seorang-seorang dia je angkat. Ya, tang situ penting tau. Ya, penting. Menarik sekali. Sorry. Kekuatan, memang Allah berikan kekuatan kepada dia. Mukjizat lah, kelebihan dia. Yalah. Kemudian apa berlaku? Dia disaksikan, perempuan ni menyaksikan. Ya, tapi kita tengok Allah menceritakan perempuan ni pemalu, tak gedik. Kalau perempuan zaman sekarang gedik, kan? Baru tunjuk muscle je, oi, kan, habis dah. Belum tunjuk six pack, kan? Tapi ya, macam Abu Talha dah tak ada dah six pack, 1 pack je. Habis dah.
agak menarik ya, subhanallah. Allah mencerita cantik, ada adab perempuan muslimah. Jom kita tengok sikit suratul Qasas. Al-Qasas, okey, surah yang ke-28. Okey, kita ambil ayat yang ke-23. Kita mulakan di situ. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Dan tatkala ia Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternakannya. Dan ia menjumpai di belakang orang yang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghalau ternakannya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternakan kami sebelum penggembala itu memulangkan ternakannya, sedangkan bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umur. Nampak tak? Alhamdulillah kalau wanita-wanita yang bersedia membantu ayah ibunya dengan cara yang baik, ahlan wa sahlan. Ya, ini suruh sidai kain tu dia tarik muka, ya, hentak-hentak kaki. La ilaha illallah, ya. Nasib baiklah rumah kita rumah batu, kalau rumah kayu tembus. Tuan-tuan dan perempuan, ni dia lambang anak di antara anak-anak yang salihah, menonjol. Ya, dulu kerja apa? Inilah kerja dia. Kalau kita kerja ngewala kambing, alamak kan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan. Itu zaman dia lah kan. Kita okey je. Baik, kemudian apa Allah ceritakan di sini? 2 perempuan ni tak cakap banyak. Ya, bapa kami orang tua. Lepas tu maka Musa memberi minum ternakan itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Lepas je dia bagi minum kambing-kambing tu, lalu dia beredar balik ke pokok dia berehat tadi. Dia tak pula, ni my business card, okay, kita berkenalan, sama berkenalan, saya Musa and you. Tak ada. Kalau kita dah autograph ke apa ke semua ambil, ya, kena pula kita WhatsApp lepas ni, calling. Na'uzubillah. Ini adab ya, cantik. Nabi Musa mengajar. Dan budak perempuan ni pun tak gedik. Okey, tak apa, kita tengok apa berlaku. Tapi penting dalam kisah ni Nabi Musa berdoa. Bermula daripada ayat 21 tu sampai ayat ke-22, ayat 23 tak putus dengan doa. Kita tengok Nabi Musa punya kehebatan dia. Okey, berdoa. Kemudian Allah katakan faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumidh zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, yakni malu. Ya, Allah nak cerita ni, ya, perhatian kepada anak-anak dara ni. Ya. Dia ni datang bukan saja dia datang syok sendiri. Pasal akhir ayat tu Allah katakan bapa dia minta panggil orang ni. Pasal jarang bertemu dengan orang di zaman itu bersifat macam ni. Dah tolong, tak cakap banyak. Ditinggalkan, dia duduk kat bawah pokok dan dia duduk seorang tu lah. Agak menarik perhatian bapa dia ni. Okay. Lalu
Wanita ini faja'at ihdahuma, dua tadi salah seorang datang dalam keadaan malu. Ya, bukan dalam keadaan gedik. Malu, bagaimana malu? Syahid, entah bujang lagi. Alhamdulillah. Ya, tengok macam mana wanita pemalu. Okey. Di antara sifat pemalu perempuan ni yang Rasulullah cerita, ya. Bila mak bapak tanya, astagfirullah. Gangguan. Di antara sifat pemalu anak dara, bila ditanya, kamu nak kahwin? Kan? Agak-agak apa jawapan dia? Meloncat. Wow, hebat. Ya. Bukan kita nak suruh tengok cerita, tapi ingat cerita Pin Ramli punya tu, ya. Bila bapa dia tanya pada Sarimah tu kan. Apa ke nama dia dan cerita tu. Ha. Encik Jamil datang meminang. 3 madu 3 tu lah. Kan dia tu anak dara. Apa dia jawab? Lari terus masuk bawah katil kot. Kan? Itu tabiat malu perempuan. Ya? Itu pemalu perempuan. Itu yang Rasulullah kata, sukut. Bila tanya dia sukut. Dia senyap. Sukutuha redha. Bila dia senyap tu tanda redha. Jangan, kenapa dia ni tak jawab? Aku tanya, tak jawab. Perempuan anak dara akan malu. Itu lain cerita. Kalau sujud syukur memang dia nak kahwin cepat lah tu. Ya, dia tak tahan dengan letih mak dengan ayah dia kot. Kan? Tak. Bagus. Itu di antara perkara yang bagus lah. Ya, kalau dia terus dengar tu sujud syukur kat mana? Depan-depan tu ke kat nyorok? Nyorok tu okey lah. Depan tu amboi. Kan? Ini sebut je nak kahwin. Kamu nak kahwin dengan budak tu? Tengok-tengok dah ada atas belakang motor budak tu. La ilaha illallah. Baru tanya. Itu orang sekarang. Itu pasal saya menasihat kepada perempuan-perempuan. Kecantikan kamu bukan pada wajah saja. Ya, kecantikan kamu pada akhlak kamu tu diambil kira. Ya, kemanisan, kecantikan sebenarnya cantik. Sifat tu menyebabkan seorang lelaki melihat cantik kalau nak tahu. Okey. Ada pun mak janda, dia lain. Bila tanya kamu nak kahwin, dia menjawab. Pasal apa? Dia ada pengalaman. Dia tak ada malu-malu dah. Habis dah dia sifat malu tu. Itu mak janda. Itu beza dia. Okey, baik. Mana kita tadi sembang bab janda nak dara kahwin ni jadi macam itulah. Okey. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, yakni malu. Sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu yang telah memberi minum ternakan kami. Okey. Jadi dia bagi tahu ayah kami panggil nak bertemu dengan kamu. Dia kata aku tidak mau upah, kan? Tak, ayah panggil. Dan ulama membahaskan adakah Musa ini bagaimana dia berjalan dengan anak dara ni? Sekarang adakah anak dara tu di depan, dia di belakang ataupun bagaimana? Setengah ulama mengatakan dua cara dia. Pertama, Musa katakan bahawa pergi jalan dulu dan bawa satu tanda. Ya, bila dia jalan jauh macam simpang, dia letakkan sebagai isyarat. Okey, belok ke kiri. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa setengah pendapat mengatakan bahawa budak perempuan tu berjalan di belakang. Lalu dia kata belok kanan, belok kiri, macam itu. Ya, kerana para nabi dia tidak akan berjalan mana di depannya wanita begitu keadaannya. Jadi begitu, ya. Lepas tu bila dah sampai tu, maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang yang zalim itu. Di sini ulama mengatakan asalnya tidak ada nama di situ. Tetapi disebabkan Madian adalah tempat Nabi Syuaib dan kaum dia. Dan dia adalah seorang Nabi dan mengetahui segala perjalanan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Itu yang dia nasihat kepada Musa, jangan takut, kamu terselamat daripada orang yang zalim. Kalau bukan orang yang soleh, dia tidak akan berbicara begitu. Okey, cantik.
Yang menarik sekali. Dia dah menarik dalam bab ni. Apa dia? Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku. Okey, apa dia? Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercayai. Okey, Abu Talha faham ke maksud dia? Ya, Syahir faham? Apa dia? Ambil jadi staff bekerja, ya. Itulah kefahaman kita. Amin, jujur, kuat dan amin. Okey, anak-anak akan buka ya. Kerana entum belum sampai tahap yang dikatakan orang dewasa. Okey, dah 30 kan? Lebih. 40 dah belum? Oh, muda lagi. Syahir belum lagi. Syahir cepatlah. Ya. Bila masuk 40, cara berfikir dia akan berubah. Bila masuk 50, lagi berubah. Dalam kisah ni, ya, anak dia bercakap, kalaulah bapa dia macam kita, ya, ambil bekerja lah. Tetapi kita kena menyelami seorang anak dara ni, kenapa dia bercakap bab lelaki ni? Bapa dia faham. Ya, bapa dia faham. Kita yang tak faham. Kita ingat nak ambil jadi staff aja. Rupanya, dengar apa bapa dia kata? Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang anak perempuanku. Itu maksud dia. Rupanya anak dara dia takkan cakap, ayah saya nak kahwin lah kan. Kita lah pandai-pandai, tengok entah je, entah bujang ni. Kita lah yang kena pandai-pandai memahami kedudukan anak dara kita. Macam saya dah ada anak remaja, itu pasal saya kahwin ke cepat. Alhamdulillah orang sunnah. Itu yang paling penting bagi saya. Ya. Pasal apa? Kerana bila sampai tahap perempuan ni, ya, anak dara ni, kalau kita tak bagi kan akan menimbulkan masalah. Oleh kerana itu wali, ketua keluarga kena pandai dalam memahami anak-anak ni. Kerana dunia sekarang terutamanya fitnah. Dunia fitnah dengan berbagai fitnah. Selesaikan masalah anak-anak kita. Alah kuliah. Kita tahu gila betul lah tu. Dah pukul 9 dah. Okey, kita habiskan dalam bab ni. Sambung cerita buat kahwin. Lupa kita. Habis masa. Okey, baik. Dalam ayat ni mengisyaratkan bapa dia faham apa yang anak dia nak. Tapi seorang anak dara dia malu nak kata. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ada anak dara, tiba-tiba kita tengok lain macam dulu suruh jaga baby, malas campak ni budak tu, tiba-tiba amboi pandainya kemas baby tu, jaga dia jadi sayang. Okey, kena faham elok-elok. Dia tak bagi tahu ayah saya nak kahwin, tengoklah saya jaga baby macam ni. Dah, kita dah faham dah. Lepas tu bila tengok dia menung aja. Kita tengok apa dia tengok? Tengok burung tak? Tengok apa tak? Dia menung aja. Fikir elok-elok. Kerana remaja dia tu mungkin dia tengah, hayya bilalah aku nak kahwin, apa aku tak cari-cari. Boleh tanya. Kamu nak kahwin ke? Dia malu-malu kan. Kalau dia tak nak, dia kata tak nak lah. Kalau dia tak nak, mereka akan kata tak nak. Tapi tak kisahlah mak ke tanya, ayah ke tanya, yang mana siapa yang rapat lah. Kan? Akan tanya. Okey. Lepas tu, dulu tak pernah nak masak. Sikit-sikit beli. Habis duit bapa. Tiba-tiba hari ni, rajin pula dimasak. Kita kena faham dalam bab tu. Okay, kena pandai lah. Dan cara dia bercakap kadang-kadang kita kena study. Ya, Abu Muaz jauh lagi, lambat lagi kan. Jadi oleh kerana tu kita kena faham elok-elok
macam lelaki ini Syuaib, ya, dia faham apa anak dia kata. Yang menarik sekali, anak dia kata apa? Istajarta, ambillah dia. Lelaki ini qawiyun, kuat, amin. Tang mana kuat, tang mana amin? Kan? Macam mana budak perempuan ni tahu dia ni kuat dan amin? Kuat pasal dia menyaksikan. Dia angkat batu tu, bukan dia tengok pada pack, apa, six pack Nabi Musa tu, tapi dia angkat batu berat tu. Itu kuat. Amin. Yang ulama katakan bahawa waktu dia balik, dia pergi ke rumah tu, begitu amanah dia tak nak tengok budak perempuan ni. Ya, begitu amanah. Itu yang menyebabkan dia boleh berkata qawiyun amin. Kalau tak kenal, mana tahu. Dia pun bukan duduk dalam sepejabat macam kita. Ya, boleh cadang-cadang kan? Tak ada. Jadi itu dia. Okey. Maka di situ kita selesaikan ayat ni. Syuaib mengatakan, berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku. Okey. Atas dasar bahawa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya-Allah akan mendapati aku termasuk orang yang baik. Apa dia? Syuaib kata, ya Musa, aku nak kahwinkan kamu dengan salah seorang anak aku. Siapa dia? Okey. Ulama menerangkan bahawa Musa memilih budak yang panggil dia tu tadi, kan? Jadi itu dikatakan kakak dia yang bernama Safura, ya. Ala kulli hal, nama pun Israiliyat apa semua, wallahu alam, tapi dikaitkan dengan wanita yang memanggil dia tadi. Maka mas kahwin dia adalah 8 tahun duduk dengan pak mentua mangkuk kita, kan? Kalau buat di Malaysia itu mangkuk, baru duduk. Astagfirullah. Kita duduk sebulan dengan mak mentua habis. Bergaduh. Ala kulli hal, itu zaman dahulu, ya, zaman dahulu. Okey, ala kulli hal, inilah kisah Nabi Musa. Bayangkan dia lari dari Firaun dalam ketakutan sampai dia jadi raja sehari, kan? Menarik, kan? Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini dahulu, dan insyaallah kita akan sambung tentang kisah Nabi Musa yang dia berhadapan dengan Firaun. Yang menarik sekali dalam kisah ni, ya, saya agak tertarik kerana Allah mengarahkan Musa, Firaun tu raja yang zalim, raja yang kerah, belagak, sombong, sampai dah mengaku Tuhan. Bercakap dengannya elok-elok. Subhanallah. Berkatalah dengan perkataan yang lembut. Musa, kamu pergi tegur raja bukan kerana kamu nak jadi raja. Nampak tak? Bukan nak rebut kuasa. Tetapi kalau dia beriman kepada Allah, itulah tujuan kita. Jadi risalah dakwah begitu kedudukannya. Ya, mudah-mudahan kita nanti akan mempelajari dia sedikit sebanyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua.